Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa aslih syu'un al-ummati wa farij 'anna al-humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi peluang kepada kita mengisi masa yang ada dengan melakukan perkara yang bermanfaat, dan kita pada malam ini insya-Allah sama-sama membaca, cuba memahami kalam daripada ulama besar kita, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi kita membaca kitab hikam pada malam ini daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dan telah dihuraikan oleh Tuanku Paluh, seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung pembacaan kitab kita dan kita sampai pada muka surat 59. Pada muka surat 59 baris yang paling atas. Baris yang paling atas. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, al-aqwanu zahiruha ghirratun wa batinuha ibratun. فالنفس تنظر إلى ظاهر غرتها والقلب ينظر إلى باطن عبرتها. Maksudnya, bermula segala akwan, bermula segala kaun itu zahirnya terpedaya, berdayakan, yakni terpedaya, tiada hakikat baginya daripada sekira-kira zahirnya, dan batinnya ibarah, pengajaran ataupun itibar, kerana iaitu tempat memandang segala haqaiqil haqaiq, hakikat yang sebenar-benarnya, daripada rina dan juga baqa. Rina dan baqa bagi Allah. Rina yakni kaya Allah dan juga baqa kekal Allah Ta'ala. Dan mukirun dan fanaun, dan tetap dan binasa bagi hamba, bagi hamba Allah Ta'ala. Maka nafsu itu menilai ia kepada zahir dayanya. Daya ni tipu daya. Nafsu melihat pada zahir. Maka suka bagi wujudnya dunia tadi. Kaun tadi itu ia kaun tak dunia. Dan duka bagi ketiadaannya. Maka merasa duka bila ketiadaan dunia. Dan hati itu menilai ia kepada batin. Batin tadi, hati menilik kepada batin, ibaratnya yakni yang membawa pengajarannya. Maka suka bagi ketiadaan. Maka orang yang melihat dengan batin suka tiadanya. Dan duka bagi wujudnya. Bila ada, maka merasa duka. Seperti segala hal orang yang dahulu-dahulu. Seperti hal keadaan orang-orang yang dahulu yang saleh. Apabila datang dunia atas mereka itu, maka kata mereka itu, maknanya kata mereka itu dosa telah disegerakan balasnya. Dosaku telah disegerakan balasnya. Dan apabila jadi fakir atas mereka itu, maka katanya mereka itu sebaik-baik tanda segala orang yang saleh. Baik.
Pengarang kitab kita memberitahu tentang kaun. Apa makna kaun? Kaun bermakna alam ataupun kita panggil dunia hari ini. Apakah yang dikatakan dunia? Dunia inilah sesuatu yang kita suka. Sesuatu yang kita ada di dalamnya, yang kita ingin memilikinya. Maka dunia itu terdiri daripada dunia ini juga termasuk sesuatu yang tidak dapat tiada, kita ingin memilikinya dan kita mesti memilikinya dalam keadaan-keadaan tertentu. Maka dunia ini antaranya adalah dia panggil makan, tempat makan ataupun makanan yang kita makan, at-ta'am. Wasyarab, minuman, sama ada makanan ataupun minuman. Dan termasuk juga dunia ada libas, pakaian, pakaian. Dan termasuk juga dunia adalah markab, yakni kenderaan. Termasuk juga dunia adalah maskan, yakni tempat tinggal. Termasuk juga dunia adalah termasuk juga dunia adalah mal'ab, permainan. Termasuk juga dunia lahwun, hiburan. Termasuk juga dunia adalah amwal, harta-harta. Termasuk juga dunia adalah termasuk juga dunia adalah abna ataupun anak-anak ataupun ahli keluarga, termasuk juga dunia. Harta benda. Termasuk juga dunia adalah pangkat. Pangkat juga dunia. Maka semua yang disebutkan itu terdiri daripada perkara dunia. Begitu juga termasuk dunia adalah wanita bagi lelaki. Bagi perempuan, lelakilah. Maknanya dunia. Maka dunia ini yang kita sebut makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, hiburan, permainan, harta benda, pekerjaan, pangkat, wanita, anak-anak, keluarga. Itu sebenarnya asasnya adalah tidak salah. Tidak salah. Yang salahnya apabila orang memandang dengan pandangan zahir, lalu dia terpedaya, maka disibukkan dengan perkara itu kepada ibadah kepada Allah. Seperti disibukkan makan, disibukkan minum, disibukkan dengan pakaian. Habis duit banyak dengan pakaian. Disibukkan dengan kenderaan. Duit habis dengan kenderaan. Habis dia dengan maskan, tempat tinggal. Maka disibukkan dengan baiki rumah. Baiki rumah di sini sana, di sini sana. Bagi cantik rumah, lalu lalai mencantikkan hati. Ataupun dengan hiburan. Hiburan ini tidak salah. Siapa kata salah? Tidak salah. Kerana ada hiburan yang dibenarkan dalam Islam. Hiburan tidak salah. Sehingga ada ulama kata siapa yang mengatakan aku benci kepada hiburan, maka dia telah menipu diri dia. Tetapi hiburan itu hendaklah digunakan pada jalan yang dibenarkan oleh syarak. Dibenarkan oleh syarak. Maka hiburan, permainan pun tidak salah juga. Permainan tidak salah. Tetapi permainan itu hendaklah menepati syariat. Dan juga harta benda. Harta benda pun tidak salah. Tetapi yang menjadi salah apabila dengan harta benda disibukkan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga dengan wanita, begitulah juga dengan anak-anak, keluarga, semua tidak salah. Tapi yang salahnya itu adalah mereka itu lupa kepada Allah. Maka manusia memandang dunia dengan dua. Satu memandang dengan zahir, satu memandang dengan batin. Maka yang memandang dengan zahir itu dia tertipu daya. Maka yang memandang dengan batin itu dia penuh dengan ibrah, peringatan, pengajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok.
Lalu katanya pengarang kitab kita ini, dunia ini aqwan zahiraha ghiratun. Sesungguhnya dunia ini zahir tipu daya. Wa batinuha ibratun. Adapun batinnya itu adalah pengajaran ataupun iktibar. Fa nafsu tanzuru ila zahir gharitiha. Adapun nafsu ini akan melihat dunia pada zahir dia, pada zahir saja. Wa qalbu, adapun hati itu yang zuru ila batini gharitiha, batin melihat kepada hati melihat kepada batin dunia, di sebalik dunia tadi. Maka dikatakan bahawa dalam keadaan macam itu kita tengok, maka segala akuan, segala yang zahir itu terpedaya, tiada hakikat. Tiada hakikat baginya, tiada yang sebenar. Apa maksud tiada yang sebenar? Tiada yang sebenar-benar dengan arti kata tiada yang kita benar-benar dapat memiliki. Tiada yang sebenar-benar yang menjadi milik kita, tidak ada. Dunia adalah sesuatu yang kita cari kemudian kita tinggal. Kita cari-cari kemudian kita tinggal. Itulah dunia. Dunia ialah sesuatu tempat yang kita dapat tak puas-puas, tak puas-puas dapat, rasa tak cukup. Itulah dunia, tempat dunia. Dunia satu tempat yang membawa kepada kita banyak duka cita, banyak duka cita, banyak susah hati, banyak meletihkan kita. Itulah dunia. Maka dunia bukan tempat orang yang beriman kepada Allah. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara, bagaikan penjara bagi orang mukmin, dan bahkan syurga bagi orang kafir. Baik, kita tengok. Maka batin dunia itu ibarah, pengajaran, kerana iaitu tempat memandang segala haqaiq, tempat memandang kepada segala hakikat yang sebenar. Apa dia? Daripada rina Allah. Maka dunia inilah kita dapat mengenal Allah. Dengan dunia ini kita dapat mengenal kayanya Allah. Dengan dunia ini juga kita dapat memahami bakanya Allah Ta'ala dengan dunia. Dan dengan dunia lah kita tahu tempat tinggal kita, makaron tempat tinggal kita. Kita tahu dunia ni bukan tempat tinggal kita. Dunia ni tempat tinggal persinggahan, bukan tempat tinggal, tempat persinggahan. Dan juga dunia ni kita tahu tempat fana, tempat binasa. Tempat binasa belaka bagi hamba Allah Ta'ala. Maka nafsu itu menilik kepada zahir, zahir terpedayanya, maka tengok pada zahir. Dunia pun tengok pada zahir. Maka bila tengok pada zahir, suka bagi wujudnya, suka bagi adanya dunia, dan juga duka cita bagi ketiadaan dunia. Bila dunia tadi hilang, maka dia duka cita. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Maka janganlah kamu diterpedaya dengan kehidupan dunia, ataupun jangan kamu terpedaya dengan kecantikan dunia, kemewahan dunia, keindahan dunia. Fala yaghurrannakum billahil gharur. Dan janganlah kamu ini, maknanya yang janganlah kamu ini terpedaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terpedaya dengan Allah, yakni dengan kemurahan Allah, lalu kamu ini duduk dalam keadaan lalai kepada Allah Ta'ala. Maka nak dipahami mengenai perkara ini, maka kita gambarkan sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menggambarkan bahawa kita seumpama orang yang naik di atas kapal. Kita seumpama orang yang naik di atas kapal. Jadi ketika mana naik di atas kapal, maka satu orang nakhoda kapal. Nakhoda kapal beritahu pada anak kapal, wahai anak-anak kapal, wahai sekalian anak-anak kapal, aku ingin beritahu kepada kamu bahawa sesungguhnya kita akan singgah di sebuah pulau. Singgah di sebuah pulau,
dan pulau itu kita singgah hanya sementara sahaja. Hanya sementara sahaja. Dan kamu kena tahu, pulau yang kita singgah itu adalah tempat untuk kita mengambil bekalan. Sesiapa yang mengambil bekalan sebanyak-banyaknya, dia untung. Dan sesiapa yang tidak mengambil bekalan, dia rugi. Apabila sampai saja masanya, kamu kena tinggalkan pulau tadi, kena naik di atas kapal dan akan bawa bekalan masing-masing. Maka ketika mana nakhoda kapal itu memberitahu kepada anak kapal, semua anak kapal itu memahami. Lalu ketika mana sahaja sampai ke sebuah pulau, maka anak-anak kapal pun turunlah daripada kapal tadi, pergi ke pulau tersebut. Bila sampai saja di pulau, maka anak kapal itu terpecah kepada 3 golongan. Golongan yang pertama, golongan yang dia lihat pulau indah. Oh, cantik sungguh pulau. Maka di pulau itu ada air terjun, di pulau itu ada taman bunga, di pulau itu ada maknanya padang yang luas, pemandangan yang indah. Di pulau itu ada tanaman-tanaman yang menarik. Di pulau itu ada buah-buahan yang lazat. Ya, di tanaman itu, di pulau itu ada tanaman makanan yang menyelerakan. Lalu dalam keadaan macam itu, mereka itu lupa bahawa tugas dia berada di pulau itu adalah untuk mengambil bekalan. Inna dunya khulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia itu hijau lagi menawan. Lalu dia tengok pulau tadi indah menawan, maka dia lupa. Lalu dia ingat-ingat, tapi dia buat lupa. Dia kata tak apalah, nanti sampai masa dia akan cari bekalan. Sementara ini kita berseronok dulu. Maka hiduplah dia berseronok. Ketika mana berseronok, tiba-tiba dipanggil oleh nakhoda kapal. Bila dipanggil oleh nakhoda kapal, maka naiklah dia di atas kapal dalam keadaan tidak ada bekalan. Maka duduk di atas kapal dalam keadaan menyesal, kerana sesungguhnya mengambil bekalan hanya sekali sahaja di atas pulau itu sahaja. Itu golongan pertama. Golongan yang kedua, dia duduk di atas pulau tadi. Ketika mana duduk di atas pulau, dia terpesona dengan keindahan pulau. Oh, cantik, indah sungguh pulau ini. Maka dia pun berseronok duduk di atas pulau tadi. Lalu dia lupa mencari bekalan. Tengah-tengah perjalanan baru dia teringat, Allah, kita datang ke pulau ini kena cari bekalan. Sudah lama kita duduk di sini tak ambil bekalan. Kalaulah daripada dulu kita ambil bekalan, memang banyak bekalan kita. Lalu dalam keadaan macam itu, dia pun mulalah menyedari ketika itu. Lalu dia pun ambillah bekalan. Ketika mana mengambil bekalan, kalau dapat banyak, banyaklah. Kalau dapat sikit, sikitlah. Namun dia tetap menyesal. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga, dia sampai ke pulau tadi. Dia pun tahu walaupun pulau ini indah, walau pulau ini cantik menawan, tetapi tugas aku di atas pulau ini adalah untuk mencari bekalan, bukan berseronok-seronok. Lalu dia tidak terpedaya dengan keindahan pulau, disibukkan dia mencari bekalan sebanyak-banyaknya, sehingga dia mendapat banyak bekalan. Ketika mana dipanggil saja oleh nakhoda kapal, naiklah dia di atas kapal dengan membawa bekalan yang paling banyak. Bekalan yang lebih banyak pada yang lain, pada orang lain. Maka dia pun rasa gembira ketika itu, kerana sesungguhnya dia ini adalah orang yang tidak terpedaya, tidak tertipu daya dengan keindahan pulau. Maka demikianlah gambaran orang duduk di atas muka dunia. Pulau itu adalah dunia. Pulau itu adalah gambaran dunia. Nakhoda kapal itu gambaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi peringatan kepada kita.
Maknanya, dan kapal itu ibaratnya perjalanan kita kepada alam barzakh, untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan macam itu, jangan kita jadi orang yang tertipu daya. Maka pengarang kitab kita memberitahu, jaga-jaga dengan kehidupan dunia. Allah Ta'ala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu hutama. Wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Maka ketahuilah bahawa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah fata morgana semata-mata, maka ia adalah merupakan permainan dan juga hiburan yang melalaikan serta perhiasan yang menipu daya, dan juga kemegahan-kemegahan yang membawa kepada kerugian, dan juga berlumba-lumba dalam mencari harta benda, mengumpul harta benda, bahkan mengumpul pengaruh, mengumpul anak, mengumpul pengaruh keturunan dan seumpamanya. Lalulah dalam keadaan macam itu, kehidupan dunia tadi samalah seperti hujan. Hujan yang menumbuhkan tanaman. Hujan turun menumbuhkan tanaman, lalu menghijau subur, menjadikan penanam tadi, petani tadi dalam keadaan suka, tertarik hati, gembira dengan kesuburan tanaman tadi. Kemudian tanaman tadi, selepas itu dilihatnya berupa kuning, akhirnya dia hancur. Tanaman tadi nampak indah-indah, akhirnya tanaman tadi jadi rosak. Bila rosak, akhir sekali jadi hancur. Jadi hancur. Maka demikianlah dikata bahawa dunia ini, bila kita ini terlalu kejar kepada dunia, akhir sekali membawa kepada kebinasaan. Lalu di sini jangan kita terpedaya dengan dunia, dan kita tidak boleh mencela dunia. Ambillah dunia. Ambil dunia. Siapa kata orang sufi ini meninggalkan dunia? Tidak. Orang sufi, orang tasawuf tidak meninggalkan dunia. Bahkan disebut di dalam satu hadis, laisa bi khairikum man tarakat dunya li akhiratihi. Bukanlah baik di kalangan kamu orang yang meninggalkan dunia untuk akhirat. Hanya orang itu yang dikatakan baik di sisi Allah adalah orang yang tidak meletakkan dunia di dalam hati. Tidak meletakkan dunia dalam hati, dalam waktu yang sama tidak terlalu mengejar dunia. Tidak terlalu mengejar dunia. Lalulah orang-orang yang soleh tidak sama dengan kita. Sebab kita yang tidak soleh, kadang-kadang kita mahu ke dunia. Kita dah baca dah kemarin, apabila dapat sesuatu perkara gembira, orang soleh takut. Orang soleh takut tak jadi orang yang bersyukur, takut lalai pada Allah. Ada pun bila dapat sesuatu yang menyedihkan, orang soleh gembira, moga-moga dengan perkara ini menyebabkan dia dekat dengan Allah Ta'ala. Begitulah dengan orang yang soleh, mereka tidak mengejar dunia, bahkan bila dapat dunia, di kalangan mereka rasa takut. Bahkan bagi mereka dunia ini membawa kepada tipu daya baginya. Lalu dikatakan lagi, maka ketiadaan menilai ia kepada zahir terpedayanya, maka suka dia bagi wujudnya dunia. Tengok zahir, suka dapat dunia. Dapat duit banyak, suka. Dapat pangkat, suka. Dapat jawatan besar, suka. Padahal benda tu sebenarnya menipu daya dia. Bagaimana orang tertipu daya dengan jawatan? Bagaimana orang tertipu daya dengan pangkat? Bagaimana orang tertipu daya dengan harta benda? Bagaimana orang tertipu daya dengan pengaruh? Semuanya sebenarnya bila mana dunia, dia dapat dunia. Bila dapat dunia, orang-orang yang soleh rasa takut. Orang yang tidak soleh rasa gembira dapat dunia, dan duka maka ketiadaannya. Bila tidak ada dunia, maka sedih. Sedih tidak ada dunia. Orang soleh, mereka tidak kejar dunia.
tetapi mereka tidak menolak dunia. Jangan salah faham. Orang soleh, orang-orang yang soleh mereka tidak kejar dunia, tetapi bila dunia datang mereka tidak tolak. Mereka tidak tolak dunia, bahkan mereka itu menghabiskan dunia pada jalan Allah Ta'ala. Lalu dikatakan, bila tiada maka berduka cita, dan hati itu menilik kepada batin, maka hati pula menilik kepada batin. Ibaratnya dunia ini tidak salah orang yang memandang dunia dengan pandangan mata hati. Dia tengok dunia, dunia ini menipu daya. Walau indah macam mana dia tidak terpedaya. Kerana dia tahu bagaimana kalau dia tengok sebuah kek, satu kek yang cantik, lazat, kita rasa sedap makan, tetapi orang itu tahu dunia mana kek itu ada racun. Adakah dia rasa terliur nak makan? Dia tidak rasa terliur. Tidak terasa makan. Kenapa? Dia tahu dunia itu ada racun. Maka orang yang soleh dia pandang dunia, dunia ini menipu daya. Dia tahu dunia itu menipu daya, tetapi dia dapat mengawal dirinya supaya dunia itu tidak dapat mempengaruhi dia. Ini dengan pandangan mata hati. Dengan pandangan mata hati, maka dunia, dia dengan dunia tadi dia dapat ibarah, dapat pengajaran. Maka oleh kerana itu, dengan pandangan mata hati dia pun tahu dunia ini tipu daya, maka suka bagi ketiadaannya. Bila tidak ada dunia, dia gembira, hidup sekadar yang ada. Dan duka bagi wujudnya, bila dapat dunia yang banyak, maka dia berduka cita, bimbang dia, takut dapat dunia banyak ini lalai dia kepada Allah, maka dia berduka cita. Sehingga ramai orang-orang saleh, salafus saleh, kalau dia dapat harta banyak, dia tak tidur malam. Kenapa tak tidur malam? Kerana dihabiskan dia dengan membelanjakan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu duka bagi wujudnya iaitu wujudnya dunia tadi, dia berduka cita. Seperti segala hal orang yang dahulu, sebagaimana orang-orang yang saleh dahulu, apabila datang dunia atas mereka, bila dunia datang, mari orang hantar duit banyak pada dia. Hantar duit, apa yang mereka kata? Mereka kata dosa telah datang bersegera balasannya. Boleh jadi dengan sebab dosa akulah, tiba-tiba aku dapat harta banyak ni. Inilah balasan aku atas ke dunia Allah Ta'ala bagi. Jadi orang-orang soleh bila dapat dunia datang, dia sedih, dia takut, dan dia fikir ini mungkinlah musibah bagi dia. Adakah kita fikir musibah, tiba-tiba orang mari, Ustaz, saya datang ni nak infak pada Ustaz, saya nak bagi duit 5,000, saya nak bagi duit 3,000. Kita kata Allah musibah. Ada kita kata datang dah musibah, bala datang. Tiba-tiba masuk WhatsApp ataupun masuk mesej, tengok masuk dalam akaun 3,000 orang masuk dalam akaun. Kita kata benda alhamdulillah. Maknanya kita tak kata innalillah, kita tak kata Allah musibah dah datang atas muka dunia. Inilah musibah, Allah Ta'ala timpa musibah pada aku. Apa dia musibah itu? Orang masuk duit, ada gitu. Begitulah jauhnya kita dengan orang yang soleh. Kenapa? Kerana kebimbangan mereka itu terputus hubungan dengan Allah. Maknanya oleh kerana bila datang saja dunia, dia bimbang. Kerana dunia ni musuh akhirat sebenarnya. Dunia ini. Lalulah orang-orang yang soleh, bila saja dunia datang kepada mereka, mereka mengatakan inilah bala, inilah ujian yang Allah Ta'ala beri kepada dia, ataupun disegerakan balasnya. Maka dan apabila jadi fakir mereka itu, bila Allah Ta'ala jadikan dia fakir, tidak ada harta, maka kata mereka itulah sebaik-baik tanda segala orang yang soleh. Itulah dia sebaik-baik tanda orang yang soleh. Kerana sesungguhnya kefakiran itu adalah jalan orang-orang yang soleh. Sebab itu Nabi SAW bersabda dalam satu doa. Apa dia doanya? Dia kata Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan. Hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin. Maka di sini kita kena faham,
jangan salahkan dunia. Jangan salahkan dunia. Banyak orang belajar tasawuf, maka bila dia belajar tasawuf, lalu dia kata, hai, dunia ni menipu daya belaka, dia kata. Maknanya kita kena tinggal dunia, kita tinggalkan dunia. Dunia ni tipu daya, lalulah dia tolak sungguh dunia. Jangan salah faham. Perkataan orang saleh, mereka mengatakan, aku telah tolak 3 pada dunia. Talak dunia pada hati dia. Maknanya dia tidak mahu lagi dunia ini ada masuk di dalam hati. Hanya pastikan jangan dunia masuk dalam hati sudah. Jangan masuk dunia dalam hati. Kalau masuk dunia dalam hati, maka membawa binasalah. Binasalah. Sehingga ada wali Allah Ta'ala ada mengatakan bahawa tiadalah muncul bagiku sesuatu hiasan dan nikmat dunia yang sementara ini kecuali batinnya akan terdedah kepadaku, lalu timbul dalam diriku rasa zuhud dan berpaling daripadanya. Kalau dunia itu datang kepada aku, maka ketika itu hatiku akan merasa zuhud kepada Allah Ta'ala. Maka bagaimana nak menghadapi dunia? Ada orang menghadapi dunia dengan membuang dunia. Tidak. Menghadapi dunia dengan zuhud. Macam mana zuhud ini, Ustaz? Zuhud ini begini, panjang perbahasan zuhud, nanti kita akan bicara bab zuhud akan datang. Tetapi secara ringkas, zuhud ini apa? Zuhud ini begini, hati seorang itu hanya memikirkan akhirat. Sama ada dunia itu ada ataupun tidak ada, dia tidak mengapa. Hati hanya memikir akhirat. Apa bukti dia memikirkan akhirat? Bukti dia memikirkan akhirat adalah dia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dengan apa yang dia ada, dia sudah merasa cukup. Dan bila sahaja Allah memberi lebih pada dia, Allah memberi lebih saja kepada dia, maka dia belanjakan harta itu, dunia itu pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kita kena memahami bahawa orang-orang soleh dia tidak jadikan dunia itu keutamaan. Tapi kalau dia dapat, dia gunakan dunia itu sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Mereka hanya memikirkan hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Dunia tidak boleh mengganggu dia. Maknanya. Okey, baik. Kemudian dikatakan lagi, maka keadaan dunia itu zahirnya kesukaan. Dunia memang zahir suka. Ni Mak Fazli kata tak lengah ke Ustaz pegang mic ni? Tak apa, tak lengah lah, insyaAllah. Maka keadaan dunia itu zahirnya kesukaan. Zahir dunia ini membawa kepada kegembiraan, kesukaan. Memang suka bila dapat dunia. Mana tidak suka? Suka dapat dunia maknanya. Dan batinnya kejahatan. Namun dia kata dunianya zahir suka benda yang baik, tetapi batinnya kejahatan. Dan inilah yang menegahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada melanjutkan nazar kepadanya. Nazar ni memandang. Inilah menyebabkan Rasulullah tidak memandang kepada dunia. Apa maksud zahir? Dunia, batin dunia ini kejahatan. Dunia ini boleh menyebabkan batin hati kita lalai Allah. Sabit dunia inilah menyebabkan hati kita jadi lalai kepada Allah Ta'ala. Sabit dunia inilah yang menyebabkan hanya akal kita fikir kepada dunia sahaja, sehingga kita lupa kepada Allah. Dan dunia ini juga menyebabkan kita tidak berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka dunia ini zahirnya memang indah baik, tetapi batin dia ini boleh membawa kepada kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberi kepada Rasulullah, memberitahu kepada Rasulullah. Maknanya Allah Ta'ala telah maknanya memberi kepada Rasulullah itu dunia.
Kalaulah Rasulullah itu inginkan bukit menjadi emas, nescaya Allah jadikan bukit itu emas. Dan adakah Rasulullah itu dia ini menerima bukit jadi emas? Tidak, maka sama sekali Rasulullah tidak inginkan. Rasulullah mengatakan kepada Allah, ya kalau nak beri nak bukit jadi emas, berilah aku 1 hari kenyang 2 hari lapar. 1 hari kenyang 1 hari lapar, ataupun 1 hari kenyang 2 hari lapar. Begitulah. Dan Allah Ta'ala berfirman, wala tamuddanna aynaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Jangan kamu tujukan kedua mata kamu, jangan kamu panjangkan kedua mata kamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan daripada mereka. Allah Ta'ala beri dia kepada mereka sesuatu keindahan-keindahan. Jadi kita jangan memandang sangat, pandang sangat, Allah besarnya rumah dia, Allah comelnya kenderaan dia, hebatnya kenderaan dia. Jangan memandang begitu. Tengok kenderaan rumah dia besar, bersyukur Allah Ta'ala beri nikmat pada dia. Tengok kenderaan dia baik, alhamdulillah, moga-moga dia jadi orang yang soleh. Doa saja dah sudah. Maknanya jangan kita ini terlalu kagum dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada mereka, sehingga timbul dalam hati kita nanti dengki, nanti rasa buruk sangka dan seumpamanya. Wala tamuddanna aynaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Zahratal hayat ni bunga-bunga kehidupan dunia. Maka Allah Ta'ala beri mereka tadi, golongan yang Allah Ta'ala beri, dia dipanggil bunga kehidupan. Bunga kehidupan, kehidupan mereka tadi, linaftinahum fihi, sedangkan mereka itu Allah uji mereka. Allah uji mereka, maknanya. Jadi dalam keadaan itu, warizqu rabbika khairun wa abqa, maka ketahuilah kurniaan Allah lebih baik dan lebih kekal. Maka kita ini, kita jangan memandang sampai kita kagum, terpedaya sangat, sampai hati kita pun teringin macam dia. Lalu teringin macam dia, maka kita sibuklah fikir, oh sedapnya dia rumah besar, macam mana kita ni nak cari kat rumah besar lah. Kerja siang malam. Bila kerja siang malam, akhir kali kita pun lalai beribadah kepada Allah Ta'ala. Ataupun kita tengok kenderaan dia hebat, kita pun nak macam kenderaan dia hebat. Jadi bila kenderaan dia hebat, akhir kali kita pun carilah, kita kejar siang malam. Binasa kita, habis masa kita begitu saja. Jadi ustaz pun kena bagi tahulah, maknanya takut timbul fitnah. Ada dahulu orang kata, oh ustaz dah kaya begini. Tidak. Maknanya kalau orang tengok kita ada kenderaan, orang panggil estima, itu cuba tengok di nama tu nama orang, kita tolong pakai je, maknanya. Tapi memang banyak sungguh kereta ustaz, antaranya kereta labi, orang Terengganu kata. Tiap-tiap tahun nak ketika mana musim raya haji, beli 3 buah kereta. Maknanya banyak. Jadi sebenarnya yang paling penting ialah dikatakan dunia itu fitnah, dunia itu membinasakan, kecuali apa? Kecuali yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya disuruh kepada kita memahami bahawa ini dunia ini tak lepas daripada fitnah. Jadi Rasulullah SAW diminta oleh Allah Ta'ala supaya wala tamuddanna aynaka ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayati dunya. Sehingga Rasulullah ni ketika mana Rasulullah tidur, bapa berbekas belakang Nabi, sahabat pun menangis. Sahabat kata, ya Rasulullah, kenapa Raja Rom, Raja Parsi, dia punya istana hebat besar begini? Maka Rasulullah kata, biarlah sahabatku, biarlah mereka mengambil dunia, kita ambil akhirat. Kita ambil akhirat. Kalau gitu tak boleh ke kita nak jadi orang kaya ustaz? Apa tak boleh? Boleh jadi orang kaya. Tidak salah kita menjadi orang kaya. Kalaulah salah menjadi orang kaya, Rasulullah akan marah dah kepada Sayyidina Abu Bakar. Hei Abu Bakar, mu jangan jadi kaya. Tapi Rasulullah kata gitu tak? Tak. Mimpi ustaz malam tadi, betul ke ni? Kemudian dikatakan bahawa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di kalangan sahabat dia yang kaya raya, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman contohnya. Ketika mana Rasulullah tanya, ya Abu Bakar, ma tuhibbu minad dunya, apakah yang kamu suka daripada dunia? Sayyidina Abu Bakar kata apa? Sayyidina Abu Bakar kata, aku suka duduk dengan kamu, aku suka duduk dengan kamu, aku suka melihat wajah kamu, maknanya dan aku suka infaku mali ilaika, aku suka membelanjakan hartaku kepadamu, kepada Allah dan Rasul. Maka bermakna apa? Bermakna dunia tidak dapat menipu daya dia, ataupun dia tidak terpedaya dengan dunia. Rasulullah tanya kepada Sayyidina Osman, apa yang kamu suka? Kata Sayyidina Osman, aku suka beri makan ke orang. Aku suka beri makan ke orang, aku suka menyambut tetamu, kata Sayyidina Osman. Bermakna apa? Bermakna apa yang ada pada, apa yang diberi oleh kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman dengan kekayaan itu, maka digunakan pada jalan yang Allah Ta'ala rada. Maka itulah cara penggunaan dunia. Hanya kebanyakan ulama-ulama sufi suruh kita berhati-hati dengan perkara-perkara dunia, kerana dunia zahirnya memanglah menipu daya. Siapa yang berjaya melihat dunia dengan pandangan hati, dengan pandangan mata hatinya, dan maka dia akan dapat lihat, oh dunia ini perlu hati-hati, kena ada, kita boleh ambil iktibar, boleh ambil pengajaran daripada dunia. Dan dikatakan lagi bahawa maka nafsu itu tilik ia kepada perhiasan. Nafsu suka tengok pada perhiasan yang zahir. Tengok pada perhiasan zahir, suka pada dunia. Bila suka pada dunia, tengok hari ni pada duk tengok Shopee je. Tengok barang ni beli, tengok barang ni beli, tengok barang ni beli. Contoh saja, jangan marah ni. Hanya nak beritahu. Hanya kita ini kena hati-hati. Dunia memang melihatkan bahawa maknanya nafsu sentiasa melihat dunia ini dalam keadaan indah, terpedaya kita. Maka menatilik ia, nafsu itu tilik ia kepada perhiasannya yang zahir. Maka terpedaya ia dengan dia. Bila tengok zahir tadi, maka terpedaya tadi dunia tadi. Tengok keindahan dia, dan membinasa ia akan dia. Dunia akan membinasakan ia. Dengan dunia akan dia terbinasa. Dengan dunia dia tinggal ibadat. Dengan dunia dia bergaduh di antara satu sama lain. Tidakkah orang bergaduh kadang-kadang di dunia saja? Ada orang bergaduh kerana pangkat, dunia tu. Orang bergaduh kerana jawatan, dunia juga. Ada juga ustaz-ustaz bergaduh kerana anak murid. Anak murid lari sini marah, anak murid sini lari sini marah, duk kumpul marah. Itu dunia juga. Ada juga kerana bergaduh kerana kenapa? Kerana pengaruh dan seumpamanya. Itu semua dunia-dunia yang membinasakan kita. Sedangkan kita duk bergaduh-gaduh, maknanya benda tu kita tak kekal apa dengan kita. Kita duk kejar-kejar, dunia tu juga akan kita tinggalkan. Maka dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa terpedayalah membinasakan dia. Hati itu menilik dia kepada jahatnya yang batin. Hati pun tengok dunia ini, Allah, dunia ini betul-betul tipu daya kita. Hak kita dapat bukan hak milik kita. Kadang-kadang yang kita dapat, kita tinggal. Lalu dikatakan dunia ini yang kamu kejar tak dapat-dapat. Yang dapat kamu tinggalkan pula. Yang dapat kita tinggalkan, yang kita kejar tak dapat. Tapi kalau yang dapat kita tinggalkan, kita akan tinggalkan. Maknanya dalam keadaan macam itu membawa kepada kebinasaan. Boleh ustaz bagi nasihat berkenaan hubungan anak dan mak ayah yang tidak baik di kalangan adik-beradik dan anak beranak yang tidak baik? Ambil selingan sikit mengenai persoalan ini, mengenai bahawa apabila sahaja kita tengok
adik-beradik kita berselisihan dan seumpamanya, kita kena jaga, kita kena beritahu kepada mereka bahawa sesungguhnya kita bergaduh, kita bergaduh, baik betul, baik salah, semuanya tidak memberi manfaat. Tidak memberi manfaat. Bergaduh tidak memberi manfaat. Yang kita betul ke, kita salah ke, lebih lagi kita betul, tidak memberi manfaat. Kalau dengan itu, hendaklah kita ini maknanya damaikan dia dengan membawa kata-kata yang baik. Katakan kepada si abang, adik minta maaf. Katakan si abang kepada adik, abang minta maaf. Walaupun kita cakap bohong ketika itu, kata ulama, berbohong untuk mendamaikan orang itu tidak dikira berbohong. Bagaimana kalau bergaduh kerana akidah? Bergaduh kerana akidah ini bermakna kita mempertahankan akidah. Jadi mempertahankan akidah itu tidak salah. Tetapi kita jangan sampai mereka itu membawa kepada kemudaratan kepada kita. Maka pastikan maknanya kita memberitahu kepada mereka, dan kita kena sedar bahawa hidayat milik Allah. Kita bagi tahu saja akidah yang sebenar gini, ahli sunnah wal jamaah, kamu menyeleweng gini-gini. Tapi tak perlu membawa kepada kemudaratan sampai bermusuhan panjang. Hanya kita doakan dia sahaja, dan kita serah pada Allah. Hidayat milik Allah, bukan milik kita. Baik, maknanya sekali-sekali kita jawab juga soalan, insya-Allah. Baik. Hati ini pula, hati ataupun kita kata batin lah maknanya. Hati itu menilik kepada jahatnya yang batin. Kerana maknanya hati itu menilik kepada jahatnya dunia yang batin. Jadi kalau batin, hati tengok, oh dia tahu dunia ni jahat. Macam mana jahat? Dunia ini boleh menipu daya kita. Maka diiktibarkan dengan dia, maka dia pun ambil iktibar. Dengan dunia ni dia pun ambil iktibar dunia ini, oh menipu daya rupanya. Kerana apa? Dunia itu adalah sesuatu yang akan kita tinggal, bukanlah sesuatu yang akan kita bawa. Maka sejahteralah daripada kejahatan. Bila tengok dunia tadi dengan pandangan hati, kita pun sedar, maka kita selamatlah daripada kejahatan. Kita selamatlah daripada tipu daya dunia, kejahatan dunia tadi. Sebab itu dunia ni, kata guru Ustaz, kamu kalau boleh ada 4 saja asas dunia. Ambil dunia, jangan tak ambil. Asas dunia ni ada 4. Apa dia? Yang pertama, kamu kena ada pekerjaan yang halal, yang baik, pekerjaan yang tidak melanggar syariat, pekerjaan yang tidak mengganggu kamu ibadat. Maka itu dunia kamu ambil. Jangan tak bekerja. Ini salah. Yang pertama pesannya, yang pertama adalah dunia, kamu boleh ambil dunia 4. Ambil dunia 4 tu, bukan kahwin 4 tu, dunia 4. Apa dia? Yang pertama pekerjaan. Kamu kena ada pekerjaan supaya dapat hasil untuk menjalani kehidupan. Pekerjaan itu pastikan tidak melanggar syariat, yang pertama. Yang kedua, pastikan tidak terhalang ibadat. Tidak terhalang ibadat maknanya. Maka masuk ibadat itu tidak terhalang kita nak semayang, contohnya. Yang pertama. Yang kedua, ambil dunia yang kedua. Yang kedua, kita kena ambil dunia ini. Apa dia? Kena ada tempat tinggal yang baik. Kena ada tempat tinggal yang baik. Mana tempat tinggal yang baik untuk selesa kita. Kena ada tempat tinggal ibu dan ayah, kemudian ada tempat bilik mak ayah, kemudian bilik anak lelaki, bilik anak perempuan. Sekurang-kurang rumah 3 bilik contohnya. Dan rumah tadi selesa supaya kita mudah nak beribadat. Bersih, kemas, kemudian boleh kita pun mudah beribadat, nak semayang, nak baca Quran dan seumpama. Siapa yang ada rumah besar boleh buat satu bilik ibadah. Buat surau dalam tu kalau rumah dia besar. Kalau rumah Ustaz ni kecil saja maknanya. Jadi
tak cukup kita nak buat surau dalam bilik satu. Jadi yang kedua, dunia ambillah rumah untuk kelengkapan, memudahkan kamu. Jadi dua, yang pertama harta benda, yakni pekerjaan. Yang kedua, rumah. Yang ketiga, ambil dunia ini, ambil apa dia? Kenderaan. Zaman kita kena ada kenderaan. Kenderaan yang kita ambil kenderaan tadi tidak melanggar syariat. Macam mana? Maknanya kita beli kenderaan jangan sampai kita nak bermegah-megah. Dan kita beli kenderaan jangan sampai kita mengambil pembelian secara riba. Kita ambil kenderaan, kita beli kenderaan dengan arti kata kenderaan tadi kita guna buat ibadah. Buat ibadah. Jadi tengok kenderaan. Maka ambillah kenderaan di dunia, ambil sekadar yang perlu. Sekadar yang perlu. Begitulah maknanya. Jadi rumah kena ada, kenderaan kena ada, pekerjaan yang kena ada. Tiga. Ni perkara dunia ni. Ni yang suruh ambil ni, bukan suruh tinggal ni. Tiga. Yang keempat, dunia ini kita kena ada keluarga. Kan kita kata wanita itu dunia, wanita itu tak salah. Kita pun kena ada keluarga. Yang tak kahwin. Kemudian didik isteri itu menjadi solehah. Kemudian ada anak, didikkan anak itu menjadi solehah. Begitu. Maka empat perkara ini adalah perkara dunia. Maka cadang ambil, jangan tak ambil. Cari, kalau tak ada cari. Apa dia? Pekerjaan. Lagi rumah. Lagi kenderaan. Yang keempat, keluarga. Empat keluarga. Ini kategori ustaz. Ini perkara dunia yang kita ambil. Keempat-empat itu, baik pekerjaan, rumah, keluarga itu adalah jalan untuk jadikan jalan untuk kita memudahkan ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Baik. Kemudian dikatakan lagi, kita sambung lagi. Dan barang siapa memandang dunia pada awal sifatnya, nescaya tiada terpedaya ia pada akhirnya. Dan barang siapa mengetahui dia pada batin hakikatnya, nescaya tiada ujub dia pada zahir dia. Setiap siapa yang mengetahui sifat awal dunia, dunia memang sifat dia menipu daya. Itulah sifat dunia. Maka kalau dah tahu dunia, dunia ini sifat tipu daya, maka maknanya insya-Allah dia selamat pada dunia. Kepada orang yang memikirkan hutang berbayar sebab tak boleh kerja masa PKP ini. Kepada orang yang mempunyai niat nak bunuh diri kerana memikirkan hutang yang berbayar, yang tidak berbayar disebabkan tak boleh kerja PKP ini. Baik, nak bagi tahu bahawa apabila kita duduk dalam keadaan susah seumpama ini, tidak dapat hasil, tidak ada hasil pekerjaan, yang pertama kita kena melihat betul lah musibah ke ujian ke apa-apa. Yang pertama kita kena diam dulu, dia muhasabah. Kemudian kita kembalikan kepada Allah dan mengadulah kepada Allah Ta'ala. Maknanya minta dengan Allah, minta dengan kerajaan tak boleh bantu kita, dia makhluk juga. Kita nak minta dengan kerajaan, kita nak minta tu tak mampu, dia makhluk juga. Kita minta dengan Allah yang mencipta makhluk. Apa yang perlu kita buat? Yang perlu kita buat, kita kena banyak munajat pada Allah. Munajat pada Allah supaya tenang. Kemudian banyak berzikir kepada Allah. Semua susah. Kalau ikutkan kita pun begitu juga. Mana ada pendapatan sekarang ini maknanya. Tapi cukup sekadar yang ada. Kemudian bila kita berhutang, kita tak mampu bayar hutang, dalam keadaan itu kita bukan tidak ada niat nak bayar hutang. Kita bukan tidak ada niat nak bayar hutang. Tetapi kita memang tidak mampu. Kita minta dengan Allah Ta'ala. Banyakkan istighfar. Kenapa banyakkan istighfar? Kerana orang yang banyak istighfar, Allah akan ampunkan dosanya. Allah akan beri dia nikmat harta benda yang banyak.
Dan Allah akan selesaikan segala masalah dia. Maknanya. Jadi orang yang macam ini sedih tu, kita kena nasihat dia cara yang baik dan suruh dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dia sambung lagi. Dikatakan bahawa kalau tahu awal sifat dunia ni, dah tahu sifat dunia ni apa dia, sifat dia tipu daya, dok nipu dok dunia. Gitu gambarannya. Maka selamatlah. Macam kita lah tahu orang ni suka menipu, contoh saja, dan kita akan waspada, selamatlah kita sebab kita tahu sifat dia gitu. Contohnya, maka tiada terpedayalah ia pada akhirnya, dan barang siapa mengetahui ia pada batin hakikatnya, nascaya tiada ujub ia pada zahirnya. Kalau seorang itu tahu hakikat kepada dunia ini adalah satu pekerjaan, satu yang menipu daya, hakikat dia ini atau satu hakikat dunia ini adalah satu yang jahat ataupun satu yang melalaikan, maka ketika itu dia tidak rasa takjub, tidak rasa hairan, tidak rasa takjub. Kerana apa? Kerana sudah tahu akan sifatnya. Dan barang siapa telah dibukakan pada kesudahannya, nascaya tiada ingin ia kepada kesukaannya. Sesiapa yang Allah sudah buka kepada hati dia sehingga sudah menyedari akan dunia dan mengetahui tentang kedudukan dunia, maka ketika itu dia tidak berapa suka dah kepada dunia. Kerana apa? Dunia ini maknanya membawa kepada kebinasaan. Sebab itu disebut di dalam Al-Quran, la yaghurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan sekali-kali kamu wahai Muhammad terpedaya dengan pergerakan orang kaya, orang-orang kafir, kerana nikmat yang Allah beri kepadanya. Allah Ta'ala kata, ya Muhammad, la yaghurannaka, jangan kamu ini terpedaya dengan mereka yang taqallubul ladzina kafaru fil bilad, yang mana mereka itu Allah Ta'ala gerakkan mereka dengan pelbagai di pelusuk negeri, dengan perniagaan, dengan kesenangan, dengan kenikmatan dunia. Lalu Allah Ta'ala kata, mata'un qalil, apa yang mereka dapat itu semua sedikit belaka, bukannya banyak. Walaupun dia dapat melimpah ruah harta benda banyak doa lalu, maknanya tidur pun dengan duit ke, contohnya sedikit saja wahai Muhammad. Mata'un qalil summa ma'wahum jahannam, kemudian disediakan kepada mereka jahannam, neraka jahannam, wa bisal mihad, itulah seburuk-buruk tempat. Itu jangan terpedaya wahai Muhammad, katanya Allah Ta'ala. Dan kamu kena memahami, ayat ni kita kena memahami bahawa dunia ini adalah tempat tipu daya. Maka janganlah kita ini maknanya mengejar sampai lalai kepada Allah. Maka dalam pengajian kita tasawuf ni sebenarnya jangan salah faham. Bila kita cakap tentang dunia, bila cakap tu, kadang-kadang ada orang yang memahami tasawuf ini macam maknanya menolak dunia, dan macam melarang menjadi orang yang kaya. Tidak. Tasawuf tidak begitu. Tasawuf ini dia tidak melibatkan benda zahir, dia melibatkan batin. Melibatkan batin. Tak apalah kamu nak ambil kekayaan macam mana pun, tak apa, tidak ada masalah. Tetapi hati kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang paling utama. Maka hasilnya bahawasanya segala kaun itu sekaliannya itu zulmat. Dunia itu kegelapan. Dunia itu kegelapan. Dan aghya, maknanya dunia itu adalah perkara yang selain daripada Allah. Selain daripada Allah Ta'ala. Maknanya dunia boleh membawa kepada kita ini lupa kepada Allah. Maka nafsu serta aghya itu tiadalah melihat ia kepada hakikat sekali-kali. Kerana sesungguhnya apabila nafsu tadi, nafsu melihat kepada dunia, maka tidak akan dapat melihat Allah. Maknanya tidak akan dapat melihat hakikat yang sebenar. Hakikat yang sebenar. Dan qalbu itu, yakni hati itu, jikalau melihat ia kepada aghya, maka melihat ia akan dia dengan ainul haq, maka tiada memandang ia lain sekali-kali.
Dan apabila sahaja melihat, dia pun tengok dunia ini sesuatu yang arya, yang selain pada Allah. Dunia ini sesuatu yang membawa kepada lupa pada Allah. Maka di situ dia akan dapat ainul haq, pandangan yang sebenar mengenai Allah, soal mengenai dunia tadi. Maka sebenarnya kita disuruh kepada kita mencari akhirat. Dalam waktu yang sama, kita kena mengambil sebahagian daripada dunia. Sebahagian daripada dunia. Ada yang mengatakan ini kata Sayyidina Umar, ada yang mengatakan hadis. Kita serah kepada ahlinya yang menentukannya. Hanya kita menyatakan bahawa ada satu kenyataan yang mengatakan i'mal li dunya ka'annaka ta'ishu abadan. Dia mengatakan ini hadis, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kamu ini beramallah untuk dunia kamu, ka'annaka ta'ishu abadan, seolah-olah kamu hidup selama-lama. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kamu beramallah untuk akhirat kamu, seolah-olah kamu ini maknanya mati besok hari. Maknanya apa? Maknanya disuruh kita mencari dunia. Mencari dunia untuk sekadar kehidupan kita, tetapi dalam waktu yang sama bersungguh-sungguhlah kita beribadat. Seolah-olah kita nak mati besok hari. Maka sesungguhnya dunia ini zahirnya itu merupakan tipu daya ataupun punca utama yang menyebabkan manusia itu lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lihatlah dunia tadi dengan pandangan mata hati. Lihatlah dunia dengan pandangan mata hati, kerana sesungguhnya dunia itulah tempat yang kita tinggal. Dunia itulah tempat yang kita beramal. Dunia itulah tempat yang kita menanam, dan hasilnya kita akan dapat dekat negeri akhirat. Dan dunia itu adalah tempat sementara sahaja, dan dunia itu adalah tempat ujian bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya hendaklah kita memahami kehidupan kita yang sebenarnya adalah akhirat, dan dia suruh kepada kita ini, hendaklah kita ini dalam keadaan maknanya berterusan dalam mencari akhirat, dijadikan dunia adalah tempat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah berfirman, ya qaumi innama hazihil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Maka wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan dan nikmat yang sementara sahaja. Dunia ini kesenangan dan nikmat yang sementara sahaja. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Maka sesungguhnya akhirat itulah tempat tinggal yang utama. Maka disuruh kepada kita supaya kita fikir betul-betul, tengok cara mendalam bagaimana dunia ini, dan kita pun tengok dunia ini apa. Dunia ini betul-betul tipu daya lah, macam ataupun kita kata dunia ini bagaikan mimpi sahaja. Macam mana contohnya kata guru saya, kata guru ustaz, dia kata dunia ni gini. Kata ibaratnya kamu mimpi, maka dalam mimpi tadi kita pun dapat harta banyak. Maka dalam mimpi tu kita menjerit, oh aku kaya. Tiba-tiba kita kejut daripada mimpi, kita tidur kita, lah mimpi je, dok kaya pun. Kehidupan mimpi tu itu bukan sebenar, kehidupan ni yang sebenar. Itu tidak sebenar. Begitu juga orang atas keadaan sekarang ni pun tidak sebenar. Betapa ramai orang yang kaya meninggalkan kekayaan. Betapa ramai orang yang ada jawatan besar tinggalkan jawatan. Betapa ramai orang yang ada pengikut tinggalkan pengikut. Akhirnya maknanya bawa apa yang ada. Maka semua kita tinggal, harta benda kita tinggal, sanak saudara kita tinggal, pengikut kita tinggal, semua kita tinggal. Habis apa kita bawa? Kita bawa amal ibadat, kita bawa amalan. Maka mana pengikutnya? Pengikut mana tidak ada.
Mana hartanya pun tidak ada. Mana pangkat pun tidak ada. Kenapa tidak ada? Itulah dunia. Dunia bukan benda yang duduk dengan kamu. Dunia itu benda yang kamu tinggal. Dah mana yang kita bawa? Amal. Itulah akhirat. Itulah akhiratnya. Maka renung betul-betul, fikir betul-betul bahawa sesungguhnya anda ketaatan itu maknanya yang sebenarnya ketaatan kepada Allah, dan dunia itu hanya sebagai tipu daya saja. Oleh kerana itu disuruh kepada kita agar sentiasa kita ini maknanya mengambil peringatan dan meneruskan amal ibadat, mencari bekalan sebanyak-banyaknya, dan kerana sesungguhnya dunia kehidupan kita yang sebenar adalah akhirat. Jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua, dan moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba Allah yang soleh, yang soleh. Dan insya-Allah semoga kita maknanya terus menerus melakukan amal ibadat. Maknanya sebab itu apa yang berlaku pada dunia jangan maknanya menipu daya kita. Apa yang berlaku sekarang ni, wabak ke, ekonomi ke, kesusahan ke, perjalanan kita tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara dunia yang silih berganti. Ada masa kita senang, ada masa kita susah, ada masa kita dalam keadaan aman, ada masa dalam keadaan kita dalam ujian. Hari ini duduk dalam ujian, itu silih berganti. Yang kekal kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka keadaan hari ini susah, lepas tu penyakit, lepas pada tu sakit, itu keadaan dunia. Keadaan dunia. Kita mencari, memikirkan perjalanan kita untuk keadaan akhirat kita. InsyaAllah keadaan begini kita kena bersyukur dengan apa yang ada. Tak ada kita fikir dah nak cari lebih-lebih. Keadaan macam ini, mana yang ada itulah kita bersyukur, dan terus kita dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar ini saja dapat disampaikan. Didoakan kepada semua agar mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tinggal baca Al-Quran, jangan tinggal berzikir, sama ada berzikir dengan tasbih ataupun membaca Al-Quran. Dalam waktu yang sama, siapa yang ada rezeki luas, bantulah orang-orang yang susah dalam keadaan PKP ini. Kalau ada jiran kita yang susah, bantu jiran kita yang susah. Kalau ada kita dengar orang-orang fakir miskin, bantulah fakir miskin mereka dalam kesempitan hari ini. Kalau kita tak mampu, kita ada sekadar kita, bersyukurlah kita kepada Allah. Jadi sekadar ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka taubatan wa dawamaha wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha wa zakirna bil khawfi qabla hujumi khataratiha wa minat tafakkuri fi taraikiha wa amhu min qulubina halawatan majtaninahu wa tamulima huwa bididdiha. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khashian wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka afiyah kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih yang sentiasa bersama dengan Ustaz. InsyaAllah moga-moga Allah memberi peluang lagi kepada kita untuk kita malam besok kita sambung lagi pembacaan kitab hikam kita, dan insyaAllah moga-moga Allah Ta'ala beri sihat belaka kita semua. Kita doa kepada Allah agar yang mendengar kuliah kita pada malam ini semuanya selamat daripada wabak, dan insya-Allah tertulis di kalangan hamba Allah yang soleh. Jadi sekadar ini saja Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.